saya ada rakaman. Boleh buka balik rakaman video. Jadi orang nak tipu pasal saya ni pihak yang mencetuskan peristiwa 13 Mei. Hari ini tuan-tuan, Lim Kit Siang bekas pengurusi DAP telah mengesahkan bahawa Tuan Guru Haji Hadi Awang menipu bila mana Haji Hadi mengatakan bahawa beliau dipelawa untuk menyertai kerajaan perpaduan oleh Lim Kit Siang. Hari ini tuan-tuan, Haji Hadi malu besar bila mana Lim Kit Siang menafikan bahawa beliau pernah mempelawa Haji Hadi untuk menyertai kerajaan perpaduan. Haji Hadi pun tuan-tuan, sepatutnya kalau nak sebut atau petik nama orang pun, pilihlah orang yang kredibel, orang yang ada posisi untuk membuat penawaran. Masalahnya Lim Kit Siang ini sudah pun pencen, dia bukan lagi pengurusi DAP. Jadi dia tak boleh nak mewakili DAP. Dan hari ini juga kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan Datuk Seri Fazilah, Timbalan Perdana Menteri kedua, juga menafikan ada sebarang perbincangan untuk mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Jadi dah tak pasal-pasal malu tuan-tuan, malu. Saya nampak saudara hari ini, saudara Haji Hadi ni mula mengeluarkan kenyataan-kenyataan seolah-olah nak memberikan isyarat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau bersedia untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. Ini tidak lain tidak bukan tuan-tuan, hanya kerana kerisauan, kebimbangan dia. Kerana bimbang takut jadi kluster mahkamah, kerana isu beliau, isu duit-duit yang telah pun bak kata orang ni diterima oleh parti PAS. Begitu juga dengan isu merasuah pengundi di Marang umpamanya yang melibatkan Rajatan Kuasa PAS Pusat. Ini sudah berada di tahap perbicaraan di mahkamah, terutamanya dalam isu petisyen mahkamah yang dibuat oleh calon Barisan Nasional. Jadi hari ini saya mengharapkan supaya kepimpinan PAS tolonglah kawal sikit presiden kamu ni. Nampak gaya macam dah gelabah tak tentu pasal, macam dah tak keharuan. Jadi elaklah daripada terus menerus memalukan nama parti PAS dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak berasas seperti ini. Jadi malam ni saya yakin ramai yang nak bertanya soalan, sama ada di TT ataupun di page saya ini. Tuan-tuan bolehlah mengutarakan soalan-soalan tersebut. InsyaAllah kita akan pick up. Jadi di studio hari ini kita ada saudara Ashraf yang akan bersama saya pada malam ini untuk bertanyakan soalan-soalan yang telah pun beliau kumpulkan, dan dalam masa yang sama untuk membaca soalan-soalan di ruangan komen page, insyaAllah. Okey, silakan. Okey Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang Tok, Datuk sedang diserang dengan sitro-sitro yang kononnya Datuk telah menafikan penglibatan DAP yang terlibat dalam titik berdarah sejarah negara kita. Kononnya DAP dah tak terlibat sekarang dalam 13 Mei. Ini Zam Yahya punya putar belit lah. Zam Yahya punya putar belit. Saya cadangkan kalau dengar mulut pemfitnah manusia-manusia fasik macam Raja Petra, macam Zam Yahya, macam Atan Likas ni, sebelum percaya tu pergi balik. Kalau orang lain dia kelentong senang, dia boleh kelentong dengan mudah. Tetapi orang macam saya ni, setiap apa yang saya cakap, saya ada rakaman. Boleh buka balik rakaman video. Jadi orang nak tipu pasal saya ni susah. Apa yang saya cakap ialah saya beritahu bahawa contohnya macam gerakan adalah antara
pihak yang mencetuskan peristiwa 13 Mei. Betul. Dia mencetuskan peristiwa 13 Mei bersama dengan DAP pada ketika itu. Dan saya rujuk, saya beritahu, siapa yang tak faham tentang sejarah ini, saya suruh mereka buka balik filem Tanda Putera. Tanda Putera tu jelas bagaimana gerakan memulakan. Bila mana mereka menang, mereka telah membuat perarakan. Dan kemudian DAP turut serta. Itu cerita sejarah. Tetapi apa mesej yang saya nak sampaikan, saya beritahu, gerakan yang begitu chauvinis, yang begitu ekstrim, bila bersama dengan Barisan Nasional ketika penubuhan Barisan Nasional, dulu Perikatan kapal layar tukar kepada lambang dacing Barisan Nasional, maka gerakan berubah daripada parti yang ekstrim, parti chauvinis, menjadi parti yang lebih liberal, parti yang lebih bertolak ansur, menghormati apa yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan, apa yang terkandung dalam kontrak sosial. Jadi mesej saya ialah, kalau gerakan pun kita boleh bentuk macam tu, tak mustahil DAP pun, lagi-lagilah DAP dah ada pengalaman berkuasa lebih kurang 22 bulan, lepas tu hilang kuasa. Sudah pasti mereka lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Mereka lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membangkitkan, boleh menyentuh sensitiviti orang Islam, orang Melayu. Dan kita pun tahu, sebelum kita bekerjasama dengan DAP, kita letak 10 syarat. Dan syarat pertama ialah kita nak tahu apa pendirian DAP berhubung dengan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan YB Anthony Loke yang juga merupakan Institusi Agung DAP mengesahkan bahawa DAP menjunjung perlembagaan negara dan menghormati apa yang terkandung di dalam kontrak sosial. So, selesai. Kalau misalnya selepas ini pendirian mereka berubah, sudah pastilah kita akan menegur. Betul. Kalau misalnya teguran itu tidak dihiraukan, maka ketika itu UMNO akan mengambil pendirian, sama ada untuk bersama terus ataupun tidak. Tapi buat masa ini, alhamdulillah, kepimpinan DAP yang hari ini mentadbir DAP mempunyai perseraman yang cukup baik dengan pimpinan UMNO. So tidak ada timbul sebarang masalah. Okey, soalan lain. Alright, Tok. Ya. Tok, saya tanya pasal Jolo, Tok. Ya, Jolo. Okey, isu membawa pulang Jolo ni telah dibangkitkan sejak 5 tahun yang lepas, sejak pada awal kes Datuk Seri Najib Razak. Kan? Apakah tahap kesungguhan kerajaan untuk membawa pulang Jolo? Kerana kita tiga kali tukar kerajaan, kita tak tahu. Okey, tahap kesungguhan kerajaan kita kena faham yang sebut 5 tahun lepas nak bawa pulang tu ialah pentadbiran Mahathir. Yang kita samakan dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pentadbiran Mahathir, kita dengar dia cakap nak bawa balik melalui Ketua Polis Negara, Hamid Badu. Hamid Badu kata kita akan bawa balik Jolo hujung tahun 2018 Disember. Tapi tak dibawa balik. 2019 tak bawa balik, 2020 tak bawa balik. Last kali dia pun dah bukan Ketua Polis Negara, yang dia bawa balik Jolo. Dia tak bawa balik Jolo. Tetapi apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap berbeza. Beliau bukan hanya sudah menyatakan bahawa Jolo akan dibawa balik, malah kita dah melihat pergerakan ke arah itu. Pergerakan ke arah itu kita lihat dengan orang kanan dia, bekas pegawai Jolo, dibawa balik dan ditahan oleh pihak SPRM. Sebaik saja dia sampai. Cuma ada berita yang mengejutkan kita, bila orang yang ditahan oleh SPRM ini, pegawai Jolo yang telah membocorkan tentang lokasi
Di mana tempat persembunyian Jolo tiba-tiba meninggal dunia. Ini kita ada sedikit curious lah, apa sebab tiba-tiba mati mengejut. Umur baru 56 tahun. So biarlah pihak polis menyiasat perkara ni lah. Cuma kita dapat berita hari ni bahawa Jolo hari ni berada dalam house arrest, berada di dalam tahanan. So itu dah nampaklah tanda-tanda Dato' Seri Anwar Ibrahim pergi ke China. Perundingan yang dibuat, perbincangan yang dibuat nampak serius dalam soal nak membawa balik Jolo. Dan saya yakin kalau Jolo dibawa balik ni banyak benda akan terbongkar. Dan saya juga mempunyai keyakinan bahawa akhirnya Dato' Seri Najib ni akan mendapat keadilan. Tak mustahil keadaan-keadaan hari ini bila satu persatu terbongkar. Last kali orang-orang yang sebelum ini melindungi Hakim Nazlan, orang yang melindungi Zeti, orang yang melindungi Nur Muhammad Yaakob. Nur Muhammad Yaakob pun sudah ditahan oleh sudah dipanggil oleh pihak SPRM. Ni ramai orang tak tahu. Ramai orang ingat yang dipanggil pihak SPRM tu Halim Saad. Saya pun ingat Halim Saad. Saya ingat Daim dan Halim Saad yang dipanggil. Rupa-rupanya Daim bukan dengan Halim Saad. Daim dengan Nur Muhammad Yaakob. So benda-benda macam ni lah, benda-benda macam ni. Alright. Okey. Ya. Tok, andai katalah satu hari kebenaran ni betul-betul akan dibongkarkan, akan ditunjuk pada kita semua kan. Adakah Tok setuju sokongan Akak Umbi ni akan bertambah jika pemimpin Pakatan Harapan mohon maaf kepada Najib Razak? Saya tak setuju sebab mohon maaf. Bagi saya terlalu banyak benda yang kita cakap tentang Pakatan Harapan dan terlalu banyak benda yang Pakatan Harapan cakap terhadap kita. So kalau nak suruh kita mohon maaf dengan diorang dan suruh diorang mohon maaf kepada kita, saya rasa benda ni semua benda-benda yang tak perlu nak timbul lagi. Kita dah bersama dalam satu pasukan. Kita pun dah bersetuju. Baru-baru ni kita sudah ada kursus naratif dan juga virality untuk cyber troopers kerajaan perpaduan ataupun media perpaduan kita panggil yang Mahkamah Perdana Menteri pun semalam dah melancarkan media perpaduan. Kita bersetuju untuk mengelak daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung hati rakan sepasukan yang baru. Dulu sudah pastilah kita tak boleh elak bila kita bermusuhan apa yang kita tak cakap tentang musuh kita. Tapi hari ini disebabkan keputusan rakyat yang membuat keputusan, tak bagi seorang pun satu parti pun menang, maka akhirnya kita terpaksa bergabung untuk membentuk kerajaan. Takkan kita nak buat pilihan raya bersemula. Betul. Dia melibatkan implikasi kewangan yang sangat besar. Dan kita pun tahu dari segi kekuatan kewangan bagaimana PPBM dan PAS merasuah pengundi. Takkan kita nak benarkan perkara tu berlaku lagi sekali, kan? Kita nak pergi pilihan raya yang ke-15 pun dalam keadaan dari segi kewangan kita tak cukup. Takkan kita nak hadap lagi satu pilihan raya. Maka kita bersetuju dengan cadangan ke bawah Duli Tuanku, kan? Kita pun bergabung dengan PH. Jadi what is past is past, kan? Tak payah kita nak ungkit lagi apa benda yang dah lepas. Dan tidak ada sebab kenapa kita nak minta mereka ni untuk memohon maaf. Sebab masing-masing ada kelemahan masing-masing, masing-masing ada kesilapan masing-masing. Masing-masing juga ada fakta benar yang mereka juga perkatakan tentang musuh masing-masing. So letak perbezaan ini ke tepi dan kita fokus untuk highlight titik persamaan yang kita ada.